Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, bagi yang belum subscribe, please subscribe ya. Okey, spread to your friends, mudah-mudahan ramai dapat manfaat. Okey, insya-Allah sebetulnya pahala di kita lah. So betulkan niat belajar lillahi taala, and then also make sure you have to have this book in front of you. Okay, and we are in chapter 9, page 179. Muka surat 179, bab ke-9. Laju kita dah habis sebenarnya. Laju kita akan masuk pecutan hari ni, which is 9.2. Dalam page 179 ni kita lihat apakah pecutan. Okay, I think segi word sendiri awak tahu apa tu pecut kan. Kata orang belum berlari dengan kawan-kawan, sekali awak dah depan, kebetulan ada ayah atau mak kat tepi kata pecut lagi. Nah, so awak dapat nombor 1. Apa maksud pecut tu? So awak laju lagi, makin laju. So makin laju. Laju kita tahu dah ialah jarak bagi masa. Pecutan ni semakin laju. So that means jarak bagi masa tu makin bagi masa lagi. Itu pecutan. Dan kita ada satu lagi, nyah pecutan. That means dia makin perlahan. Bila makin laju dia adalah pecutan, bila dia nyah pecutan adalah semakin perlahan ya. Okey, kita lihat pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan. Sebab saja bunyi tembakan pistol kedengaran. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa, dia dah laju dah, iaitu jarak bagi masa. Kemudian peningkatan lagi terhadap masa, dinamakan pecutan. Selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurangan kerana pelari memperlahankan larian sebab dah menang ke kalah ke dah pasti dah. So dia perlahankan, so itu nyah pecutan. So pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Okey, so kita tinggalkan rangsangan minda, kita lihat muka surat 180. Dalam muka surat 180 kita lihat perubahan laju boleh dikenal pasti dengan menghitung perbezaan di antara laju akhir dan laju awal. Bila dia kata perbezaan, tolaklah nanti. Sesuatu objek yang bergerak dalam gerakan linear mengikut arah tertentu. Daripada aktiviti di sebelah, peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan, dan pengurangan kelajuan terhadap masa ialah nyah pecutan. Maka pecutan dan nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan masa. Okey, dah laju tu, jarak bagi masa. Ni ada masa sekali lagi. Okey, contoh 13 ya. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. That means dia 0 km per jam. Ini selalu pelajar tak kata nak buat pecutan. Dia senang sebenarnya. Bila dia kata pegun tu tak perasan yang itu 0 km sejam, mencapai kelajuan 120 km sejam dalam masa 6 saat. Masa dia nak start mesti dia berhenti. Mana boleh dia bergerak apa-apa. Tak ada laju. Tapi bila dia gerak dalam masa 6 saat, makin lama makin jadi 120 km sejam setelah 6 saat. Itu nak kira pecutan dia. Kalau kita lihat formula bagi pecutan, pecutan adalah laju akhir tolak laju awal, dalam masa berapa saat ke apa yang dia bagilah. Bagi dengan masa untuk yang berubah laju akhir ni, laju awal ni kepada laju akhir ni ya. Okey, so kalau kita lihat dia punya unit, ini kilometer sejam, let's say. Ini dah masa sejam lagi. So that means unitnya adalah pecutan adalah apa-apa pun kita akan dapati kilometer per jam. Boleh juga tulis kilometer per jam kuasa 2. Boleh juga tulis kilometer jam negatif 2. Tiga-tiga ni boleh dipakai. Okey, so di segi contoh 13 tu, okey, pecutan adalah laju akhir dia adalah 120 km sejam tolak 0 km
sejam. Mula-mula tak gerak, mesti kosong. Akhir tolak awal, bagi dalam masa 6 saat. So ini jam, ni saat. Kalau dia tak kisah, kita boleh buat 120 bagi 6. Awak akan dapat 20 kilometer per jam per saat. Boleh je. Okey, kalau dia nak yang dia nak, tapi kalau sini dia minta hitungkan pecutannya, that means dia tak kisah pun. So kalau bagi 1 kilometer bagi 60. So apa dia punya lain dia saya? Okey, 1 kilometer 20 kilometer sejam bagi dengan dia nak kilometer per jam. Kalau kilometer per jam, okey, dia tak sebut nak mana-mana. Sebenarnya macam ni pun tak apa. Dia tak sebut mana-mana. Okey, kalau nak kilometer per jam, kilometer per saat, ini adalah kejap, kenapa dia ambil 60 minit? 60 minit sebab dia nak masa dalam saat. Kemudian dia dapat kilometer per second. Sebab dia pergi ambil ini adalah kilometer per saat dulu, 0.033. Okey, kalau dia tak jawapan dia dalam per saat ya. Kalau dalam per saat, okey, ini boleh. Patutnya kalau dia tak khususkan, kalau dia nak khususkan kilometer per saat, kita akan tukar. Okey, ini juga boleh juga ya. 1 jam ya, so adalah nak tukar saat 60 minit darab 60 saat. So dari situ awak akan dapat 0.33 kilometer per jam. Okey, dia tukar kilometer per jam kepada kilometer per saat kalau tengok dalam cara penyelesaian tu. Okey, so kita akan dapati dia yang pecutan ni dia punya formula senang, dia kira senang. Tapi selalu silap ialah dia punya penukaran dalam saat dah ni. Ini dia buat mula dia buat kilometer, tak ambil per jam. Dia tukar dulu unit ni, yang 120 kilometer ni per jam ni kepada 120 kepada kilometer per saat. Ini dia buat ni. Ini bukan per jam. 120 tolak ni dapat kilometer per, ini adalah kilometer per saat. Ataupun saya tulis teruslah kilometer per saat. Okey, sekarang kena bagilah yang ini nilai dia, kena bahagi lagi, dia jadi 1204 360 bahagi lagi dengan berapa saat? 6 saat. So bagi over 1. So that means it becomes 120/360. Sebab ini ya. Okey, darab dengan 1/6. So apa potong? 1 jadi 20, 00 potong 2 bagi 36 dapat 2 bahagi dengan 36. Kalau guna kalkulator dapat 0.005 km per saat. Kilometer tak berubah ya, masih kilometer. Yang tukar ni jam kode saat. Boleh teknik ini, boleh teknik lain pun. Okey, kita lihat contoh 14. Okey, kita padam ni, sebab ini formula dia, kita biarkan dia. Okey, motosikal tu pergi kawasan perumahan. Daripada gambar tu, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Bila pegun, dia 0 km sejam dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat. So that means dia tadi motosikal kalau samakan unit 0 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? So that means laju akhir dia adalah 20 meter per saat tolak 0 meter per saat dalam masa berapa lama? 5 saat. So menjadi 20 bagi 5 meter per saat dengan saat. So menjadi 4 meter per saat kuasa negatif 2. Ini boleh. Ataupun 4 meter per
saat kuasa 2. Ini pun boleh. Okey. Now kita lihat sebelah. Dia sambung lagi. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah nyah pecutan motosikal itu? Kalau nyah pecutan, jawapan dia akan positif. Tapi soalan dia adalah berapakah pecutan motosikal itu? Dia makin perlahan sebab jawapan dia negatif lah. Yang ni positif makin laju kan? Okey, makin perlahan kita lihat. Dia kata selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu menjadi semakin perlahan. Bila perlahan, bila dia berhenti apa? So, kita kena dapati laju akhir dia 0 meter per saat. Tolak awal tadi berapa? 20 meter per saat. Dalam masa berapa lama? Dalam masa 4 saat. Oh, cepat dia berhenti. Nak laju tu payah 4 saat. Nak berhenti cepat, tekan brek kuat lah tu. Okey, so menjadi negatif 20 per 4. Tadi 5 saat this is meter per saat per saat. So jadi negatif 5 meter per saat kuasa 2. So bila ni maksudnya dia negatif ni maksud dia apa? Nyah pecutan nyah pecutan dia makin perlahan, slower. Okey, so kemudian dia bagi unit ukuran pecutan yang biasa digunakan, biasanya kilometer per jam ataupun meter per saat. So dia katakan saya telah terang tadi, kilometer/J kuasa 2 atau kilometer J kuasa negatif 2 ataupun kilometer per jam, tulis lagi per jam. Ataupun yang bawah tu lah, tu senang je, saya rasa awak faham lah. Okey, penukaran unit ni itu just now yang biasanya mengelirukan. Contoh 13 tadi pun agak mengelirukan sebab penukaran unit yang menyebabkan jawapan sometimes tak logik jadinya. Okey, so contoh 15 sama macam saya ajar yang laju itu. Contoh 15. Okey, dia bagi 420 minit per 1 minit meter lah, meter per minit. Okey, per minit dia bagi 420 meter per minit. Okey, yang ni yang selalu pelajar keliru sebab nak tukar kepada kilometer per minit per jam. Tak, kilometer per minit. So tak susah sangat sebab 2 kali minit. Meter per minit. Okey, so nak tukar pada kilometer per minit. Minit per minit. Jadi ini maksudnya ini adalah ini 420 meter. Yang ini per minit ni bahagi dengan 1 minit. Ini ini atas. Sebab over ni adalah bahagi. So, kita akan dapat 420 ni meter ni nak tukar pada kilometer dia nak kepada kilometer per minit. Per minit. Kalau dulu boleh slash 2 kali. Sekarang tukar pula, tulis per minit yang akhir. So this one kita akan tukar dulu. So menjadi yang ini ke sini meter per minit. Okey, yang ni dia nak kilometer kilometer, that means 420 bahagi dengan 1000 Okey, ini dah tukar kepada kilometer per minit, 1 minit. Okey, yang tadi masih ada, ini baru yang ini tau. Okey, bahagi dengan 1 minit juga sebab ini masih ada, takkan hilang tiba-tiba. So ini adalah yang ini. Now kita akan dapati 42
Ni per 1000. Okey. Ni saya dah dapat sama dengan dia tu. Bahagikan 1 minit. So menjadi kosong. Kita tulis balik sama. 0.42. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 0.42 kilometer per minit. 1 minit tadi. Ni terbalik kan, sebab ni bahagi 1 minit ya. 60/1. Okey. 60/1. So kita akan dapati, tapi dia sama ni. Kalau bahagi-bahagi dia darab ni 1 tak masalah. Okey, so darab dengan 1/1 tu lah, maaf sama. So that means jadi 0.42 kilometer per minit. Okey, dia agak senang ini sebab dia nak minit juga. Kalau tukar jadi jam, masalah lah. Kalau jadi saat, darab lagi. Okey, so ataupun buat kuasa 2 pun boleh. Okey, so itu adalah contoh 15. Dia tak susah sangat sebab ini minit, ini minit. Tu nilai pula 1 je kan. Okey, so lihat contoh 16. Contoh 16, Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km sejam. Okey, dia makin laju 18 km sejam, pada kosong lah. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dengan balik. Ini yang kena fahamkan betul-betul lah. Walaupun asas untuk pecutan agak mudah, tapi bila dah problem solving, dah kira problem solving dah ni. Contoh 16, dia lain sikit. Dia pergi from rumah pergi ke kebudayaan, festival kebudayaan, masa 3/4 jam yang diadakan di bandar dengan perubahan laju. So pecutannya lajunya adalah 18 km sejam. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan balik dengan perubahan laju yang sama. So bila balik, laju dia sama, tapi dia punya laju lagi balik sebab dia kata masa perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40%. Perjalanan ke festival kebudayaan masa dia pergi mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dan balik. So, untuk dia pecut pergi, kita akan dapati untuk dia pecut, kita akan dapati equals to 18 km sejam tolak kosong lah daripada rumah 18 tolak kosong, saya tak tulis tapi ini kilometer per jam. Tolak kosong tak payah. Dalam masa berapa jam tadi? Dalam masa 3/4 jam adalah 45 minit. Dia nak per jam ke? Per jam dulu lah. Tak payahlah. Pada bahagi dengan 3/4. So menjadi 18 darab 4/3 menjadi 6, jadi 24 minit, which is sebab darab 3/4 jam terus. Ya betul lah. 40/100 40 saat. Ni tukar pada untuk balik tu. Masa berkurangan lagi cepat sampai ialah 0.3 jam. Kita tak ambil yang tu ya. 0.45 jam. Ni salah sebab
saya pergi ambil dia punya pecutan. Pergi. Betul lah. So pecutan adalah 18 kilometer sejam bagi dengan ataupun darab dengan 4/3 sebalikkan jam. So menjadi 36, jadi 24 kilometer per jam kuasa 2. Itu untuk pergi. Okey, tapi bila balik dia kata bahasa berkurangan 40%. Betul tak dia kata? 40%. So kena cari 40% daripada 34 jam lebih 34 jam. 3/4. So menjadi 3/10 adalah 0.3 jam. Jadi balik lagi cepat. 0.3 jam lebih kurang 20 minit. Okey, so dapati masa dia ambil semasa pulang adalah masa pulang adalah tadi pergi 45 minit ya. 45 minit. Dia ambil dalam decimals. 45 minutes, 45/60, dia akan dapat 0.75 jam tolak, sebab dia nak tukar ini sebab ini kepada bentuk perpuluhan, sebab ini perpuluhan, tolak 0.3 jam. So menjadi 0.45 jam. So pecutan balik masih lagi bukan pecutan balik, laju dia yang sama, bukan pecutan yang sama. Perubahan laju yang sama ya. So that means pecutan pulang, tadi masa untuk pulang ya. Pecutan pulang adalah sama je kelajuan dia, 18 km per jam. Okey, bahagi dengan 0.45 jam. So menjadi 40 km jam kuasa 2. So bila nak beza, banyak sangat dia punya ni. Kita kata yang ni selalu jadi susah sebab banyak. Beza adalah 40 km sejam yang balik ni, tolak pergi tadi 18 km sejam, bagi adalah 16 km sejam. Adalah 16 km per jam kuasa 2. Okay, so that's contoh 16. Now let's see contoh 17 pula. Faham ke yang ni? Kalau tak faham, awak ni balik video ya. Allah, I have important call lah. Have to stop first ya. Contoh 17 later. Okay, thank you for watching. Nanti kalau saya sempat saya sambung sikit lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you for watching ya. So make sure jaga solat dan sebagainya.